Okay, jadi saya tak tahulah dia orang nak masuk ke tidak, nak masuk ke tak. Tapi kalau saya buka besar saya punya slideshow ni, nanti kalau dia orang request masuk tak boleh masuk pula, tak admit pula. So kecil tak apa kan, nampak kan? Okey, ni besarkan sikit. So, apa dia pewarisan? Pemilihan ciri daripada ibu bapa kepada anak ataupun penurunan maklumat genetik dari satu generasi ke generasi seterusnya lah melalui kod-kod genetik. Lepas ni, kita tak guna dah nama sangat. Kita akan guna kod-kod genetik. Yang tu yang awak boleh tengok dekat dalam textbook awak lah. Ada wakilkan dengan huruf, huruf T, T, T lah, itulah semua kan. Kita wakilkan dengan benda tu lepas ni. Jadi saya nak recall balik awak punya pengetahuan lah supaya nanti kan cikgu ni apa dia tak tahu tak ingat. Biasa belajar macam tu lah. So kat mana berlakunya pewarisan ni? Dia tempat berlakunya adalah semestinya dalam kromosom. Okay, sebab tu asas dia ada di tingkatan 4 waktu awak belajar mitosis dan meiosis. Tapi dalam pewarisan ni dia lebih kepada meiosis ni. So apa kromosom? Kromosom adalah struktur berbenang halus yang terdapat dalam nukleus sel dalam nukleus sel yang terdiri daripada asid deoksiribonukleik DNA dan juga protein. Yang ni semua orang tahulah. Kromosom mengandungi bahan baka yang disebut gen. So sebenarnya dalam gen itulah yang mengandungi kod-kod coding-coding untuk pewarisan kita nanti. So kromosom wujud secara berpasangan. Satu diwarisi daripada bapa iaitu organisma jantan dan satu lagi diwarisi daripada ibu, organisma betina. So manusia ada 23 pasang kromosom ataupun bersamaan dengan 46 kromosom. Okay, 23 pasang tu maksudnya 23 datang daripada mak, 23 lagi datang daripada bapa. So bila kita campur dua, kita dapat 46 kromosom. Boleh nah? Jelas tak kat situ? Main mana sebenarnya gen ni. Sebab itulah tadi kamu kena faham dia adalah pemindahan ciri daripada ibu bapa. Kenapa? Sebab kromosom kita wujud secara berpasang-pasangan. Satu daripada bapa, satu daripada ibu. Cumanya yang akan ditunjukkan oleh anak itu hari ni kita nak belajar. Macam mana anak itu mak dia tinggi, bapa dia rendah. Kenapa anak dia tinggi? Kenapa anak dia tak rendah? Kita nak tengok itu. Mak dia warna mata biru, bapa dia warna mata hitam. Kenapa anak dia keluar-keluar warna mata hitam? Kenapa tak biru? Mata biru kan cantik. Kita tengok nanti lepas ni. Itulah sebenarnya pewarisan. Macam mana seorang anak itu mewarisi apa tu ciri-ciri yang ada pada ibu dan bapa dia. Tapi sekarang ni kita tengok macam mana dia dapat. Okay. So kamu kena tahu benda tu sebenarnya datang daripada mana? Datang daripada kromosom. Sebab kromosom itulah yang bawa gen. Dan kromosom ini wujud secara berpasang-pasangan. Macam inilah. Satu merah, satu biru. Okay, dia wujud secara berpasangan. Dalam manusia ada 46 kromosom. Bersamaan dengan 23 pasang. Yang tu yang kena tahu. So kalau kita cerita pasang-pasang, kena bagi dua lah. Kalau tidak, semua tu kira satu-satu-satu. So inilah sepasang kromosom macam tadi. Dia boleh dilukis dalam bentuk ada sister kromatik macam ni. Kan? Ataupun dia boleh duduk dalam keadaan straight macam ni. Nah. So, dalam setiap kromosom, sepasang kromosom, dia akan bawa gen yang sama. Pada lokus yang sama akan wujudnya gen yang sama. Sebab tu saya nak bagi tahu awak lepas ni sebelum kita masuk pergi kepada pewarisan monohybrid, saya nak perkenalkan dulu kepada awak tentang beberapa istilah genetik supaya awak nampak apa benda bila saya sebut tu nampak selalu apa dia. Okay, so ini gen. Gen inilah yang bawa ciri tadi yang saya kata tadi, mata biru, mata hitam, rendah, tinggi, rambut kerinting, rambut lurus, duduk dalam gen. Dan gen ni sepasang. Satu daripada mak, satu daripada bapa. Gen ini gen yang sama. Cumanya ciri yang ada tu mungkin tak sama. Bukan ciri, alil yang dia bawa tu tak sama. Nah, okey. Jadi kita pun tengok lagi. Gen atau apa? Gen itu merupakan bahan baka atau
pembawa sifat-sifat keturunan yang membawa sifat-sifat genetik, iaitu unit asas kepada pewarisan kita yang duduk dekat dalam kromosom. So gen ini macam kita tahu tadilah, kromosom tu terbina daripada asid deoksiribonukleik iaitu DNA. So dia berfungsi untuk mengkodkan sifat-sifat keturunan, iaitu memindahkan maklumat baka dari satu generasi ke satu generasi yang seterusnya. So gen wujud secara berpasangan, macam gambar saya tunjuk tadi. Satu diwarisi daripada bapa, satu lagi dia akan diwarisi daripada ibu. Gen menentukan ciri-ciri seperti macam saya dah sebut tadi, ketinggian badan, warna rambut, cap jari, rupa paras seseorang. Okay. Jadi kalau kita nak tunjukkan dia macam mana sebenarnya. Dalam manusia tu ada banyak sel, sebab tu kita multi sel. Dalam setiap sel ada kromosom. Dalam setiap kromosom mesti ada DNA, sebab DNA tu yang membentuk kromosom. So lagi dalam DNA tu kita akan jumpa gen-gen. So gen-gen ni lah sebenarnya yang menentukan sifat manusia, bukan sikap ni. Sikap tu daripada kita kita membesarlah sikap-sikap ni. Tapi ni sifat fizikal yang ada pada kita, ataupun sifat itu ditentukan oleh gen. Kita nampaklah kod luar kan, macam saya cakap tadi, mata biru, mata hitam, rambut kerinting, rambut lurus, rambut hitam, rambut blonde, semualah. So inilah sebenarnya genetik. Inilah kajian tentang pewarisan secara saintifiknya. Okay, so apa yang ada dekat dalam ni, macam mana awak jadi lelaki, macam mana awak boleh jadi perempuan, semua itu kita akan jumpa dalam bab 11. Okay, so sebelum kita pergi jauh lagi, kita tengok dulu istilah genetik. Ni istilah genetik. Dalam buku teks awak, dia dah duduk dekat muka surat 232. Saya ambil direct saja. Dan saya pun dah hantar dekat dalam kelas. Saya buat ringkasan. Tapi ada yang tak ada tu sebenarnya. Sebab itu apa yang saya rasa penting. Tapi bila tengok dekat dalam buku teks awak, banyak lagi sebenarnya. Betul. Yang dalam buku teks awak tu memang kita akan sentuh. Cuma saya tak ingat nak tulis dekat dalam notes yang saya hantar dekat awak tu. So itu adalah istilah-istilah genetik yang patut awak tahulah. Dan ni dalam daripada buku teks awak. Apa dia gen? Macam saya cakap tadi, gen merupakan unit asas pewarisan yang terdiri daripada satu segmen DNA. Sebab tu gambar tadi, ni gen lah ni. Macam ni gambar, dia buat corak sama. Corak sama mewakili gen yang sama. Textbook awak dia wakilkan dengan warna. Dia duduk tempat yang sama, lokus yang sama, kedudukan yang sama pada gen tu. Duduk dekat atas. Nombor 2 daripada atas. Nombor 4 daripada atas. Nombor 10 daripada atas. Dia mesti duduk. Gen yang sama mesti duduk pada lokus yang sama. Lokus tu apa? Kedudukan yang sama. So dalam gen tu ada apa? Dalam gen tu ada kod-kod yang akan dibawa oleh dia untuk diwariskan kepada anak-anak dia nanti. So alel ni apa pula? Alel ialah bentuk alternatif gen bagi trait tertentu yang menduduki lokus yang sama pada sepasang kromosom. Okay, yang ini biasanya alel ini kita wakilkan dengan huruf. So katakanlah gen lokus pada lokus ni mengawal ciri ketinggian. Ciri tu faktor yang awak nampak tau kat luar. Awak nampak orang tu tinggi, orang tu rendah, tapi ketinggian. Awak tengok, mata biru, mata biru, mata hitam, mata koko. So ciri apa? Warna anak mata. Okey, ataupun rambut kerinting, rambut lurus. Okey. Ciri apa? Jenis rambut. Tapi trait tu apa pula? Dalam tadi. Mata biru, mata biru, mata apa tadi? Kuning pula dah. Mata hijau, mata hitam, mata koko kan yang ada. Yang biasa kita nampak. Jarang sangat nampak mata hijau lah, tapi ada. So, itu adalah trait. Variasi yang ada dekat dalam satu ciri tadi. Faham tak? Lepas tu, bila kita wakilkan pula trait ni tadi, kita wakilkan dengan huruf. Huruf itulah sebenarnya merujuk kepada alel. Bentuk alternatif gen bagi trait tertentu yang menduduki lokus yang sama pada sepasang kromosom homolog. Biasa kita wakilkan dengan huruf. Huruf tu pula
Ada huruf besar, ada huruf kecil. Huruf besar tu mewakili alel dominan yang akan mewakili trait dominan yang akan mencirikan seseorang orang tu. Lepas tu kita ada huruf kecil. Huruf kecil itu dia dia adalah alel resesif. Alel resesif dia apa tu? Awak tengoklah nanti dia akan nampak ke tidak. Yang itulah sebenarnya alel itu bentuk alternatif gen. Kita boleh wakilkan dengan huruf lah. So dekat sini, baca balik kat sini, katakan gen pada lokus ini mengawal ciri ketinggian. Maka gen tersebut diwakili oleh alel yang mengawal trait bagi ketinggian iaitu T besar. Macam saya cakap tadi lah. T besar mengawal trait tinggi. Manakala T kecil mengawal trait rendah. So kita wakilkan apa tu? Kepelbagaian trait itu dengan alel. Variasi trait itu macam saya cakap tadi mata kan. Kalau contoh mata. Kita ada mata biru, mata hijau, mata hitam, mata coklat. Kita tak boleh wakilkan mata biru B, mata hitam H. Tak. Satu je huruf. Kita yang wakilkan. Saya nak buat mata, ciri mata. So kita wakilkan dengan huruf B. Gitulah. Kita tak boleh wakilkan dia dengan kenapa? Lepas tu cikgu, banyak ni mana-mana kan. Yang itu dia ada dominan, kodominan awak belajar kemudian. Tapi biasa kita belajar ciri dua je. Kalau tinggi dengan rendah. Kalau mata tu kita belajar dua je. Hitam dengan coklat. So hitam akan jadi B kalau saya wakilkan huruf B kan. B besar, coklat B kecil. Kalau ketinggian T besar, T kecil. Okay, kalau rambut kerinting tadi, saya yang tentukan. Awak boleh je. Kalau awak yang buat benda tu, awaklah pilih huruf apa awak suka. Awak suka huruf, nak guna huruf A. Tak ada masalah. Cuma kena tahu, A besar, alil A besar tu mewakili dominan. Awak kena buat. Sebab tu kalau perasan, dalam setiap, dalam buku teks awak, kalau awak perasan lah, ni kan, dia akan ada ni petunjuk. T besar, T kecil, tak nampak lah saya ambil daripada buku teks juga. Tapi kalau awak tengok buku teks memang dia mesti ada wakil. Dia akan wakilkan, dia bagi tahu dulu. Huruf apa. T besar tu mewakili apa, T kecil mewakili apa. Kalau awak yang kena buat benda ni, awak lah yang tentukan huruf apa. Sebab alil itu hanya kita kata wakil. Kita wakilkan dengan huruf besar dengan huruf kecil. Tapi huruf apa, tak kisah. Awak kena bagi tahu. Dalam soalan pun dia akan bagi tahu. T besar mewakili tinggi, T kecil mewakili rendah. Kalau dia tak bagi tahu, awak boleh ikut suka hati awak nak buat. Huruf apa. Awak pula yang kena tulis petunjuk tu. Itu lah. So itu adalah alil. Bentuk alternatif supaya nampak macam mana kita nak nak tunjuk macam mana dia diturunkan. So inilah ketinggian, ciri dan trait ni lah. Ciri ketinggian. Saya rasa tak ada masalah. Apa ni ciri? Satu benda yang umum lah. Macam ketinggian, dalam dia tu ada dua jenis variasi. Variasi ni apa? Kepelbagaian dia. Satu tinggi, satu rendah. Kalau warna merah, ini sebab dia pokok ni kan. Tak tahulah dia letak situ warna, ada merah, ada putih. So, dia wakilkan dengan huruf R. Mungkin sebab merah tu red kan. R besar, merah. R kecil, putih. Tapi bukan R kecil tu maksudnya warna lain. Tak boleh pula, nak buat huruf R dengan huruf P. Tak boleh. Dia mesti sama. Nak wakilkan variasi yang ada dalam satu trait tu, mesti variasi dalam satu ciri tu mesti kita wakilkan dengan huruf yang sama. Okay, kalau kumpulan darah, tak apa. Kenapa? Tak apa pula cikgu. Sebab dia ada, macam saya cakap tadi, dia ada kita panggil sebagai gen yang kodominan. Kodominan ni maksudnya sama-sama tunjuk sifat dia. Jadi untuk kumpulan darah, dia special. Dia ada, kita wakilkan dengan I kan. Tapi dia ada IA, IB, IO. Dia ada 3 kat situ. Huruf A dengan B, darah A, darah B, dia kodominan antara satu sama lain. Tapi darah O tu yang resesif. So gen yang resesif kat situ. Dia alil lah juga. Kita wakilkan dengan huruf. Cuma kat situ, kita kena tambah I, lepas tu A tu untuk gen resesif. A tu untuk yang dominan, B tu pun dominan, O tu yang resesif. Okay. Seterusnya, kita tengok alil.
Alel dominan dan resesif. Alel dominan merupakan alel yang sentiasa menunjukkan traitnya apabila hadir dan menutup atau menindas kesan alel resesif. Diwakilkan dengan huruf besar, sebagai contoh dia B. Huruf besar tak kisahlah. Alel resesif pula merupakan alel yang menunjukkan traitnya apabila kedua-dua alel ialah alel resesif. Sama-sama, dia jumpa sama-sama lemah. So dia akan tunjukkan sifat dia. Kesan alel resesif ditindas jika alel dominan hadir bersama-sama. Diwakili dengan huruf kecil. Contohnya B kecil. Okey. Lepas tu kita ada homozygot dan heterozygot. Homozygot, kedua-dua alel di lokus pasangan kromosom homolog adalah sama. Sebagai contohnya B besar ataupun B besar atau B kecil. Untuk heterozygot pula, alel di lokus pasangan kromosom homolog adalah berbeza, sebagai contohnya B besar B kecil. Faham ke? Baca kat sini. Nanti saya ambil sini. Begini. Okay, saya nak tanya awak. Awak nampak telefon saya ke nampak slide yang tadi? Sekarang ni awak nampak slide daripada telefon saya ke slide itu? Hanya telefon saya saja, satu besar. Betul tak? Sebab pagi tadi tak bagi tahu. Bagi tahulah, kalau kecil bagi tahu. Sebabnya saya pun tak tahu kan, sebab saya pun sebenarnya benda ni baru belajar je. Guna Google Meet semua ni. So kalau awak rasa kecil, awak bagi tahu saya try adjust. Macam kemarin mengajar nak buat apa tu, darjah sinar, mikroskop. Saya tak tahu dia orang tengok kecil, lepas tu dia orang pun susah nampak. Hari ni baru guna besar, senang dia orang faham. Okay, so tengok di sini nah. So tadi kita dah tengok tentang ciri. Saya rasa tak ada masalah lah ciri. Faham kan semua ciri tu apa? Ciri tu sifat yang kita nampak. Ini ada dalam apa tu grup awal lah, saya dah hantar. Sifat yang ketara kita nampak. Macam tadi ketinggian. So kita ada ketinggian. Okay. Lepas tu trait ni dia ada trait tu variasi yang ada, kepelbagaian ada. So kita ada tinggi. Lepas tu kita ada rendah. Okay. Lepas tu alel tu wakil dia. Wakil dia kita wakilkan huruf T besar, satu T kecil. Dan alel ini dia duduk kalau dekat dalam kromosom macam ni lah. T besar, T kecil. Contoh, kalau saya buat T besar, T kecil. Boleh juga kalau T besar, T besar. Tak kisah. Yang penting awak tahu dia dia diwakilkan oleh huruf. T besar, dominan, tinggi. T kecil, yang resesif, rendah. Dua-dua ni duduk pada tempat yang sama. Lokus yang sama. Kedudukan yang sama. Diwakilkan sama ada dengan huruf besar ataupun huruf kecil. Satu daripada mak, satu daripada bapa. Katakanlah yang ini daripada bapa, yang ini daripada ibu dia. So alel dominan, alel yang kuat yang akan tunjukkan sifat dia. Bila dia tunjuk sifat dia? Bila dia jumpa, macam contoh T besar, jumpa dengan T besar. Ataupun T besar, jumpa dengan T kecil. Maka orang yang ada ni, kalau dekat dalam dia punya kromosom tu ada T besar, orang ni tinggi. Sebab dia alel dominan ni dia boleh tunjukkan sifat dia. Okay, satu lagi bila dia berpasangan dengan T yang kecil. Sama juga. Dia boleh tunjukkan sifat dia. Sebab dia kuat. Dia hebat. Bila bapak bagi T besar, mak bagi T kecil, bapak tinggi, mak rendah, bagi yang tu, dia akan ikut ciri bapa dia. T besar. So dia akan ikut ciri huruf besar. Kena ingat yang tu. Orang ni, kita ni, ikut sifat, ikut alel besar yang ada dekat dalam kromosom kita, dalam gen kita. Sebab memang dominan tu maksudnya kuat. Dia jumpa lemah, dia tunjuk sifat. Dia jumpa dengan geng, dia memang dia lah.
Bila pula ahli resesif tunjuk sifat dia? Bila jumpa sama dia. Maksudnya dia kena jumpa huruf kecil sama huruf kecil. Barulah dia jadi tunjuk sifat rendah dia ni, kerdil dia ni. T kecil. Jumpalah dia. So, ahli resesif, dia ahli yang lemah. Dia hanya tunjukkan sifat dia bila dia berpasangan dengan ahli yang sahaja. Kalau dia jumpa dengan huruf besar, dia akan tak nampak. Jelas kat situ? Faham tak? Faham ke? Siapa yang keluar tu? Siapa yang putus? Tadi rasa dia 9 dah. Tak. Tadi 8. Pak Ras masuk. Okey, terima kasih dah masuk dah. Okey, sekarang ni tengok. Faham ke tak ni? Natasha, Nabila, Farid, Amani, Mia, Asya, Isni, Elinda. Ras. Ni, siapa tak faham? Apa dia ciri? Apa dia trait? Apa dia alih? Apa dia alih? Apa dia resesif? Ras faham ke Ras? Baru masuk. Ada ke tidak tuan ni? Awak dengar ke tidak ni? Hello? Ke saya ngajar seorang ni? Dengar. Dengar? Faham ke tak? Faham. Faham. Faham So kalau saya kata alil dominan, boleh tahu ke apa dia alil dominan tu? Boleh bagi tahu saya tak alil dominan tu apa? Apa dia? Boleh bagi tahu tak? Alil dominan tu dia satu ciri trait yang kuat. Alil dominan tu diwakilkan oleh trait yang kuat. Dia mewakili trait yang kuat. So dia akan tunjukkan sifat dia. Tak guna ni semua istilah ni. So contohlah kat sini ni. Dekat sini contoh saya bagi ketinggian. Trait dia, trait tu apa? Variasi tau. So kita ada variasi macam saya cakap tadi, ada tinggi, ada kerdil. Trait dia lah ni. Kalau darah tadi, kumpulan darah dia ada A, O, B. Itu kumpulan darah. So kat sini, itulah trait tu, kepelbagaian dalam satu ciri. Lepas tu kita wakilkan dia dengan alil. Alil ni apa? Alil ni hanyalah satu huruf yang kita wakilkan kepada trait kita tadi. So tinggi tu adalah trait yang dominan. Maka huruf yang kita wakilkan kepada dia akan menjadi alil dominan. So kat sini T besar, alil dominan. T kecil, alil resesif. Okey, lepas tu kita ada dekapan cuping telinga. Dekapan cuping telinga contoh kat sini. Tipu saya punya azal.
Maaf lah saya memang terpaksa berhenti sebab telefon saya bunyi azan. Kita sambung dah sebab dah habis. So, ni gambar dalam saya punya slide ni, saya saja je sambil-sambil tu kan tunjuk kat awak. Inilah kalau trik tu gapa macam ni, warna mata kan, bila saya cakap tadi lah. So, dia ada banyak. Kalau ni mata biru hitam, warna rambut hitam dengan blond, jenis rambut lurus dengan kerinting, ketinggian tumbuhan tinggi dengan pendek. Tapi yang ini dominan, contoh warna mata dominan, dia akan diwakilkan huruf yang besar. Yang ini trik dia akan alil kecil lah yang akan wakilkan dia. Black ni untuk warna rambut sama, akan diwakili oleh huruf besar, ni huruf kecil. Straight dengan kerinting, kerinting tu yang dominan. So kerinting akan diwakilkan dengan huruf yang besar. Lurus akan diwakilkan oleh huruf yang kecil, alil yang kecil lah. Tinggi dengan rendah, alil dominan, alil resesif akan wakilkan dia. So itulah sebenarnya, saya harap awak faham tu benda tu kan. So ni ada dalam saya punya slide lah. Bila kita pergi detail-detail ni kan. Lepas tu yang ni lah alil. Alil tu lah akan diwakilkan dengan huruf. So gen dominan, gen resesif ni macam alil dominan, alil resesif lah. So ciri yang dikawal oleh gen dominan, dia akan jadi ciri dominan. Ciri yang dikawal oleh gen resesif, dia akan jadi ciri resesif. So nanti yang ni fenotip dengan genotip. Sebelum tu saya nak sentuh pasal homozygot dengan ni. Homozygot ni organisma yang sepasang alil yang sama. Kalau heterozygot, organisma tu tak mempunyai sepasang alil yang tidak sama. Apa dia sebenarnya? Okay, tengok balik ni. So kat sini ni, awak nampak besar kan? Nampak telefon saya besar kan? Besar. Okey, jadi kat sini ni sama contoh untuk lekapan cuping telinga. Kalau dia bebas, yang bebas ni macam ni kan, telinga awak. Bebas tu dia macam ada dia ada bebas lah, tak melekat. Satu lagi rapat gitu telinga. Kalau yang ni pakai subang cantik, yang gerak-gerak. So ini lekapan cuping telinga lah untuk bebas dengan melekat. So bebas itu jadi dominan, melekat tu yang resesif. Huruf untuk wakil sahaja tak tetap. Yang penting awak tahu dominan huruf besar, resesif tu huruf kecil, alil tu. Huruf besar tu dominan, huruf kecil tu resesif. Okey, bila sampai kat sini kan, ini ada contoh pada kromosom lah. A besar, A kecil. Contohnya dalam satu kromosom tu dia ada banyak tau. Banyak sangat ciri yang diwakilkan oleh dia. Salah satunya katalah kita letak ciri ketinggian, duduk dekat atas sekali dalam kromosom ni. So dia ada A besar, A kecil. A besar tu tinggi, A kecil tu kerdil. Kenapa tak T? Kan saya dah cakap tadi, saya yang wakilkan dia. So awak pun ikut suka awak lah nak huruf apa pun kan. So orang ini dia akan jadi tinggi. Kenapa? Sebab alil dominan ni, A ni akan menutupi yang resesif tadi, A kecil. So dia ikut trait huruf besar. Maka individu ini akan jadi orang yang tinggi. Okey, bila awak tengok A besar, A kecil, dia tak sama. Bila tak sama, dia adalah heterozygot. Tak sama heterozygot. Ingat, hetero. Okey, lepas tu saya bagi contoh yang kedua, warna lambut. Katalah diwakilkan huruf B besar dengan B besar. Yang ni tak jadi masalah, sama-sama kuat dah. So, B besar tu adalah hitam. B kecil perang. Tak ada perang pun yang dia wakilkan kan. So dia ambil huruf besar, B besar, B besar. Individu tu berambut hitam sebab dia ada huruf besar. B besar, B besar ni sebab yang sama dia jadi homo. Zygot. Homo tu sama. Sebab itulah homo apa? Homo apa? Homosex kan. Samalah suka jantina yang sama. So homo tu sama. Okey, D kecil ni pun homo juga. Tapi sebab dia homozygot, yang ni huruf besar, homozygot dominan. Yang ni homozygot juga. Tapi
Homozygote resesif. Kenapa? Sebab huruf kecil dengan huruf kecil. Dia ada lesung pipit. Kalau dia ada huruf besar, D besar jumpa D kecil. Bapak dia bawa gen tak ada lesung pipit. D besar, normal. Mak dia bawa ada lesung pipit. Lesung pipit ni sedikit kecacatan lah sebenarnya. Tapi yang cantik, kecacatan yang orang suka. So, orang semua nak sebab dia comel. So, D besar jumpa dengan D kecil. Orang tu akan ikut yang bapak dia. D besar tadi, tak ada lesung pipit. Kalau D kecil jumpa D kecil, barulah individu tu ada lesung pipit sebab sama-sama resesif. So yang ini adalah homozygote resesif. Okey, ada pula jumpa huruf I kecil, lepas tu satu lagi huruf I besar. So dia akan ikut ciri huruf besar ni. Ini adalah heterozygote. Tapi yang cantiknya bila awak menulis gen ini, alel ini, awak kena start dengan huruf besar. Barulah huruf kecil. Walaupun dalam ni ya I kecil, I besar. Tetap kena tulis. Tak boleh tulis macam ni, tak elok. Tulis I besar, I kecil. Itu cara menulis yang betul. So kebolehan menggulung lidah untuk I besar, I kecil ni. So I besar boleh gulung lidah. I kecil tak boleh gulung lidah. Apa jadi dengan orang ni? Orang ini akan ikut sifat huruf besar. Jadi gulung lidah lah dia. Boleh gulung lidah. So ini, individu ini heterozygote. Ingat heterozygote tu apa? Homozygote tu apa? Faham ke? Boleh ke heterozygote? So kalau keluar katalah wakilkan K besar, K kecil, K kecil, kecil, besar, K besar. K besar, K kecil, heterozygote. Ni homozygote resesif. Ni homozygote dominant. Tu je lah yang kena ingatnya sebenarnya bila kita terangkan tentang istilah genetik yang ini. Sebelum kita nak masuk kepada macam mana tu dia punya pewarisan monohybrid. Okay, sebelum tu kena tahu juga fenotip tu apa, ciri-ciri yang boleh dilihat pada organisma. Bila nak jumpa ni, nanti awak jumpa bila awak belajar tentang kecukupan monohybrid lah. So, ciri-ciri yang boleh dilihat pada organisma. Tinggi ke rendah ke, laki ke, perempuan ke dia. Itulah fenotip dia. Okay. Genotip pula komposisi sesuatu organisma tadi. B besar, B kecil, A besar, A kecil. Yang tu gen. Kod-kod tu yang diwakili oleh alel huruf tadi. So, tak dapat dilihat oleh organisma tapi dia wujud dekat dalam gen dia. Itu adalah genotype. So inilah sebenarnya ringkasan dia sudah cerita tadi, tak payahlah. Ni kalau dia nak wakilkan dengan ni kan, kromosom homolog ni. So, kamu tengok T besar, T kecil, alel bagi gen yang sama. Tapi satu alel dominan, satu alel resesif. Okey, T dengan A ni gen yang berbeza. Jadi alel yang diwakilkan dengan dia pun lain. Yang ni T, yang ini A. Okey, bila jumpa B besar, macam saya kata tadi lah, homozygote dominan. C besar, heterozygote. Ni sebenarnya tak nampak ni, C besar, C kecil. C besar, C kecil, heterozygote. Heterozygote. Okay, lepas tu D kecil. Homozygote resesif. Okay, boleh nah. Okay, kat sini lah kalau awak nampak macam mana dia diwakilkan. Ada huruf T besar, T kecil. So, kita nak masuk lah ni. So meiosis itu yang akan menyebabkan nanti kita akan dapat gamet satu. Sebab meiosis ni bagi dua. So satu akan dapat T besar, satu akan dapat T kecil. Bila dia gabung balik melalui proses persenyawaan, maka kita dapat komplit balik sepasang. Dan dia akan ikut ciri huruf besar. Itu asas yang awak kena tahulah. So yang ini gapa dia berbenang halus. Berbenang halus nama di kromosom. Unit asal pewarisan, gen. Bentuk biji ni ciri. Bulat ke, berkedut ke? Cikgu, slide tak ada cikgu. Oh, tak nampak ke? Ya Allah. Tak nampak? Saya ada cakap daripada tadi.
Lazim. Tak nampak lah dari tadi. Saya dah buang seorang-seorang. Oh ya, tadi ni. Oh, tengok macam saya okey lah. Yang inilah ni. Berbenang halus dalam nukleus. Nama dia kromosom. Unit asas pewarisan yang terdiri daripada molekul DNA, gen. Nampak kan ni kan? Sekarang nampak? Nampak. Okey, bentuk biji ni ciri. Bulat berkedut tu trait. Lepas tu trait tu diwakili oleh B besar, B kecil. Yang ni trait alel dominan, alel resesif, alel lah. Okey, sebenarnya ada jawapan kat belakang. Okey, lepas tu dia homozygot B besar, heterozygot B besar, B kecil. Kalau homozygot resesif, B kecil. Yang ni akan jadi berkedut sebab jumpa kecil sama kecil. Kalau jumpa je huruf besar satu pun dia akan ikut sifat yang alel huruf besar tu. So bulat-bulat. Ini jawapan lah sama je fenotip. Yang ini genotype. Gen B besar, B kecil tu genotype. Okay, bulat atau berkedut itulah fenotip. F tu physical. Yang awak nampak. Kalau gen tu yang awak tak nampak. Yalah yang ni tak payah. Sama je. So kita nak masuk warisan monohybrid. Sentuh sikit lah. Okay, pewarisan monohybrid ni. So, apa dia pewarisan monohybrid? Mono tu satu kan. So dia kita boleh tafsirkan sebagai hukum Mendel satu. Hukum Mendel satu ni hukum segregasi juga kita panggil. So apa maksud dia? Suatu trait ditentukan oleh faktor-faktor dalaman yang wujud secara berpasangan pada kromosom homolog. Dia duduk secara berpasangan pada kromosom homolog. Tapi daripada sepasang faktor ni hanya satu saja faktor yang akan dibawa oleh gamet dalam satu faktor saja. Dalam sepasang faktor ni hanya ada satu saja faktor yang dibawa oleh satu gamet setiap kali terbentuk gamet. Sebenarnya mana slide dia duduk sini ni. Okey. Inilah maksud dia. So, dia duduk secara berpasangan pada lokus yang sama. T besar, T kecil ni. Tetapi bila dia buat meiosis, ni pembahagian sel yang menyeparuhkan bilangan kromosom asal. So, daripada 46 jadi 23 kan. Katakanlah, kromosom nombor 10. Ada T besar, ada T kecil ni duduk pada lokus yang sama. Okay, bila buat meiosis, dia sepasang sebenarnya kromosom nombor 10 tu. Bila buat meiosis, satu tu akan pergi ke kutub yang lain, satu lagi akan pergi kutub yang lain. So dia akan terpisah. So last kali dia akan jadi gamet yang berbeza. T besar duduk dekat dalam gamet lain, T kecil duduk dekat dalam gamet lain. Tu yang kita kata setiap gamet hanya membawa satu alel saja. Bila dia nak combine balik, apabila berlakunya proses persenyawaan, nanti mari katalah ni daripada bapa dia kan. Nanti mari pula daripada ibu dia. Gen yang sama, T juga, ketinggian juga, diwakilkan oleh ketinggian. Nombor 10 juga. Mari dia gabung sekali sebab katakanlah ini sperma kan. Bila dia sperma, dia akan bergabung dengan ovum. Ovum tu katalah bawa huruf T juga, maka anak tu akan jadi tinggi. Faham ke? Boleh ke? Boleh. Boleh? Boleh. Contohnya sinilah. Ini ni. Mana pen saya? Ni pen. Okey. Ni kan. Ni adalah sperma. Ni pun sperma. Nanti mari bapa yang mak punya ovum, katakanlah dalam ovum tu dia bawa saya buat wakil dengan huruf T je. Ni ovum. So bila dia bergabung dua ni, dia akan jadi anak tu T besar. T besar, anak tu akan jadi tinggi lah. Boleh? Ke kecil? Nampak ke tak ni? Kecil aku.
Ni, ini kita katakanlah ini sperma kan. So dia akan jadi bila dia buat proses persenyawaan, dia akan bergabung dengan ovum. Ovum tu bawa T besar. Bila dia gabung, dia akan jadi T besar, T besar. Kalaulah dia bergabung yang ini, jadi T besar, T besar. Tapi kalaulah dia bergabung dengan, yang ovum tu bergabung dengan sperma yang bawa T kecil, maka dia akan jadi T besar, T kecil. Ini jadi kerdil. Itulah maksud hukum Mendel 1. Sebab dia akan berpisah dulu, lepas tu nanti dia bergabung balik. Satu-satu. Itu segregasi. Maksudnya dia akan berpisah. Mula-mula dia akan berpisah. Lepas tu tak ada. Lepas tu dia akan combine balik. Okay? Kita sama balik kat sini lah. So inilah jadi ni hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 ni, kalau kamu tengok ni, dia pokok tu tinggi. Kacuk dengan pokok tu tinggi pula rendah. So T besar, kacuk dengan T kecil. Saya rasa awak susah nak tengok yang ni. Awak tengok ni Teguh lah. Ni. Saya wakil Teguh, tak ada lah gambar pokok ke apa semua. Sama je dalam kotak awak ni. Ni. Tinggi. Pokok tadi tinggi. Pokok satu lagi tu kerdil. T kecil. Tulen lah ni. Kacukan dia mesti kita assume dia tulen. Tinggi besar, T besar. Homozygote dominant. T kecil. Homozygote recessive. Homozygote ke homozygous ke benda sama lah. Okay. So, daripada sini kita akan dapat, ni pun tak cantik. Yang ni yang saya buat sendiri lah. Tengok yang ni lah. T besar, T kecil. Dia buat meiosis macam ni. Hukum Mendel kata dia akan bersegregasi, berpisah. Membentuk satu gamet. So, gamet ni T besar, ni T besar. Yang daripada satu lagi tu T kecil. Yang ni tak ada lah apa tu, sperma dengan ovum. Yang ni kan pokok. So, T besar, T kecil. Okay, lepas tu dia akan disenyawakan balik. T besar, T kecil, kacuk dengan T kecil ni. T besar ni kacuk dengan ni. Yang ni kacuk dengan yang ni. So, last kali dapat anak semua baka tinggi, baka tulen. Boleh ke? Nampak lah, faham lah? Pak A? Pak A pula dah. Mak A? Kurang cikgu. Kurang. Saya kes lah kat awak. Senang. Dia begini. Saya kena stop yang ni dulu. Kalau tak nampak. Dan yang ni saya share lah ke tak ni? Share dah deh. Nampak kan? Skrin putih ke semua? Skrin putih dah ke? 5A? Okey, tengok ni. Tadi dia kata kita ada pokok. Pokok tu satu tinggi. Tulen. Lepas tu satu lagi pokok kerdil yang tulen. Okay, yang ini apa? Yang ini parents, induk. Kita ambil genotip dia saja. Kod genetik dia saja. So, dia akan buat meiosis. Bila dia buat meiosis, dia bagi dua je. Memang step ini adalah step dia buat pembahagian selengkapnya kepada dua. So, senang je lah. Setiap ni kita bagi dua. Bila kita bahagi dua, kita akan dapat gamet. Ini gamet. Lepas dapat buat proses meiosis. Ada apa dalam ni? T besar. Awak ni buat turun. T besar. Ni T kecil. Yang ini T kecil. Okay. Gamet ni, bila dia nak jadi individu baru, dia kena disenyawakan. So, kita pun buatlah proses persenyawaan. Yang ini kacuk dengan yang ini. Alah. Dah sikit dah. Yang ini kacuk dengan yang ini. Okay. Dapat T besar, T kecil. Lepas tu kita pun ambil
Yang ni juga kacuk dengan yang ni. Sebab dia penyawaan tu dia berlaku, dia adil dan saksama. Sebab itulah setiap yang ni kita nak buat kebarangkalian mula-mula ni mesti ada peluang untuk kacukkan dengan kedua-dua yang kerdil ni. Sebab tu kita dapat gini. Okay. Lepas tu yang nombor 2 tu, dia ada kebarangkalian untuk sama-sama dikacukkan dengan yang adil dan saksama dengan hak kerdil tadi. So yang ni dapat T besar, T kecil. Ni sebenarnya kebarangkalian je. Yang ini dengan yang ni. So kita dapat T besar, T kecil. Okay, sebenarnya nak kacuk dia macam mana? Kacukkan ni, yang ambil yang ni je. Gamet pertama kacuk dengan gamet pertama daripada yang ini. Apa tu? Yang ini jantan, yang ini betina kan. Tak kisahlah jantan betina. Dia daripada dua benda yang berbeza. So yang ni dia ada peluang untuk kacuk. Nombor 1 dia ada peluang untuk kacuk dengan nombor 1 sana. Lepas tu nombor 1 ni dia mesti ada peluang untuk kacukkan dengan nombor 2, gamet nombor 2. Yang gamet nombor 2 dia mesti ada chance untuk kacuk dengan gamet pertama yang betina. Yang nombor 2 jantan ni mesti ada peluang untuk kacuk dengan kedua hak betina. So, barulah adil. Barulah menepati hukum Mendel 1. Sebab hukum Mendel 1 kata, dia kata, semua pokok pula dah. Semua alel ni dia berhak untuk dikacukkan dengan mana-mana sahaja. So, kalau tengoklah dekat surat 237 tu. Ciri suatu organisma dikawal oleh sepasang alel. Hanya satu daripada pasangan alel ini akan diwariskan ke dalam gamet. Ini muka surat 237 ni. Lepas tu dia akan diturunkan daripada induk kepada satu generasi yang lain. Yang ni akan, dan kemudian sepasang alel ini akan segregasi, terpisahlah secara rawak semasa pembentukan gamet. Sebab tu dia pisah dua ni. Ni waktu nak bentuk gamet. Segregasi tu dia akan terpisah secara rawak semasa pembentukan gamet. Sebab dia bawa, setiap satu bawa satu. Jantan dia akan bawa satu. Betina ni bawa satu. Okey. Tapi semasa persenyawaan, zygot yang terhasil itu, dia mesti penggabungan antara amit yang terhasil tadi. So dapatlah balik sepasang macam yang asal. Tapi kandungan dia dah berbeza. Kandungan gen dia dah berbeza. Genotip dah berbeza. Walaupun awak nampak macam sama, tapi lain. Sebab yang atas T besar kacuk dengan T kecil. Isi dalam dia T besar, T kecil. Gen dah berbeza. Ini yang menunjukkan yang ciri itu diwarisi daripada ibu satu, daripada jantan satu, organisma jantan satu lagi diwarisi daripada organisma betina. So persenyawaan berlaku secara rawak, maka kombinasi genotip yang homozygot dominan akan menunjukkan trait dominan, manakala homozygot resesif akan menunjukkan trait resesif lah. So genotip heterozygot tu kombinasi satu alel dominan dan satu alel resesif menunjukkan trait dominan. Yang ini yang ni lah heterozygot ni. Okey. Sampai sini faham ke? Faham. Lepas tu Mendel ni dia tak duduk saja lagi. Dia kata, apa tak dapat balik hak tinggi ni? Kenapa dapat tinggi rendah? Kenapa tak dapat tinggi? Kenapa tak dapat kerdil? Tak ada satu pun pokok dia yang dijumpa tu. Dia kacuk banyak tau. Sekali dia kacuk tu banyak. Lagi banyak kacukan dibuat, maka awak akan dapat nisbah yang lebih tepat. Kalau awak buat sikit-sikit, awak takkan dapat benda ni. So, dia buat ni banyak. Dalam banyak-banyak tu, waktu kacukan yang pertama ni, generasi petani tak ada pun yang kerdil. Gimana kerdil? Dia tak puas hati. Maka dia pun nak try kacuk sesama sendiri. Kok-kok dekat dalam gen itu ada. Dulu mana kita boleh tengok dalam ni. Jadi dia pun try kacuk. Bila kacuk sesama sendiri, maksudnya dia ambil orang satu dan orang satu. Kacuk.
Kita kacukkan kedua-duanya. Tak kisahlah kacuk je. Kacukkan sesama sendiri nah. So F1 darab dengan F1. F tu apa? Filal. Generasi pertama kacuk dengan generasi pertama. So kita akan dapat T besar T kecil. Kacukkan dengan T besar T kecil. Inilah kita nak kacukkan ni. Okay, jadi kita pun ambil T besar T kecil kacuk dengan T besar T kecil. Apa jadi? Dia akan buat meiosis sekali lagi dan dia akan dapat gamet. Gamet ni satu T besar, ni satu T kecil. Ni satu T besar, yang ni satu T kecil. Dia turun je, turun gamet. Okay, lepas dah dapat gamet, dia akan buat proses persenyawaan. Nak gabungkan balik. Sama. Ambil nombor satu sini, kacuk dengan nombor satu sana. So, T besar, T besar. Lepas tu kita pun ambil yang nombor satu sini, kacuk dengan nombor dua kat sana. T besar, T kecil. Lepas tu kita ambil yang nombor dua, kacuk dengan nombor satu. T kecil, T besar. Tapi saya cakap kena tulis T besar dulu, baru T kecil. Okay, lepas tu kita pun kacukkan yang terakhir sekali. Nombor dua ni dengan nombor dua belakang sekali. T kecil, T kecil. Okay, awak tengok sini. Ini kerdil. Dapat kali ni. Tiga lagi ni. Tinggi. Tapi genotipnya tak sama. Kalau dalam generasi pertama, genotip dia semua sama. T besar, T kecil. Tapi kali ni, T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Tapi semuanya jadi tinggi sebab dia ikut huruf besar. Dan kerdil hanya ada satu. So kat sini kita boleh buat nisbah. Nisbah tinggi, ni fenotip kat bawah ni. Ni, tinggi, ada tiga tinggi, ada satu kerdil. So kita pun boleh buat nisbah fenotip tinggi kepada kerdil. Tiga tinggi, satu kerdil. Kalau kita nak kira nisbah genotip, awak akan dapat satu T besar, nisbah dua T besar, T kecil, nisbah satu T kecil, T kecil. Kalau dia kira kebarangkalian, macam mana? Ada berapa anak? 4 kemungkinan besar jenisan anak. So, kebarangkalian tinggi. Ada berapa tinggi? 3. 3/4 kebarangkalian dia. Kalau dia minta peratus, 3/4 kali dengan 100%, awak akan dapat 75% tinggi. Peratus tinggi. Kalau dia katakan peratus kerdil, 1/4 kali dengan 100%, maka awak akan dapat 25% kerdil. Ini peratus tinggi, peratus kerdil. Boleh ke? Faham ke? Ni matematik simple je bawah ni. Memang ada pengiraan lah sikit. Dah tinggal 8 dah kita. Faham tak? Faham. Saya nak awak buat benda ni, lepas tu hantar. Boleh? Ni. Kacukan monohybrid. Saya nak tengok benda ni. Ni je buat tinggi-tinggi ni je. Yang tinggi, lepas tu hantar hari ni lah. Yang mana yang dah left tu bagi tahulah. Kena hantar. Siapa yang tak masuk pun kena hantar. Kacukan monohybrid ketinggian kacang P ni, pokok kacang P. Kita belajar monohybrid je. So ni lah dia dapat ni. Lepas tu dia kacuk sesama sendiri ni kan. Bila dia kacuk sesama sendiri, macam saya tunjuk tadi lah. Dia dapat nisbah fenotip 3, tinggi, 1 kerdil. Nisbah genetik 1 T besar, 2 T besar, T kecil, 1 T kecil, T kecil. Kebarangkalian anak kerdil, 1/4. Bukan saya kata anak dia mesti 4 tau. Tak. Kebarangkalian 4 jenis anak yang akan terhasil. Bukan 4 jenis, 3 jenis je. T besar, T besar, T besar, T kecil dengan T kecil, T kecil. Tetapi 3
dia ni jadi tinggi. Yang awak nampak secara fizikalnya ada dua jenis je lah. Tinggi dan kerdil. Kalau yang tadi 100% tinggi berbanding kalian anak ni. So 4 tu bukan mewakili. Setiap kali, nanti kan awak ingat nanti kita akan belajar macam mana jadi anak lelaki anak perempuan. Nanti setiap pasangan 4 mana boleh. Awak tengoklah mak awak, adik-beradik semua orang sekeliling. Bukannya semua anak 4. Dia bukan mewakili anak yang akan dihasilkan. Tidak. Ini kebarangkalian. Berapa jenis anak ataupun berapa jenis genotype ataupun ada berapa jenis fenotip yang akan dihasilkan. Bukan bulat-bulat tu mewakili apa tu? Anak yang dihasilkan. Berapa orang? Tidak. Kena ingat hal tu dia bukan 4 anak je dihasilkan. Tidak. Dia kita boleh wakil. Kita hanya wakilkan saja. So ni kalau buat H sama je konsep dia. Kalau datang H besar, H kecil ni samalah. Kan hitam-hitam putih. Kalau lah yang ni, yang ini kalau B besar kacut ni sama lah ni. Dia kacut 2 kali. Okay, saya nak guna ikut saya. Awak ada kelas kos sebenarnya. Kena submit sebelum pukul 2 ke? Masuk dulu kehadiran tu. Kehadiran ko tu kejap. Awak key in kehadiran ko curriculum kejap. 5A. Lepas ni saya berhenti. Saya nak tunjuk satu benda je lagi. Saya bagi awak masa 5 minit, awak submit kehadiran ko curriculum. Dengar ke tak? Submit kehadiran ko curriculum. Okey, dah siap ke isi kehadiran ko curriculum? Nak sambung Sudah, sikit cikgu. Dah
Semua dah settle pada dalam kurikulum. Okay. Nanti awak tengoklah apa dia kena buat aktiviti tu dah. Maklumlah saya ambil masa ni sikit. Saya nak perhabis yang ni. Kecukan monohybrid. Okey. Contoh Tadi kalau kita buat yang saya dah tunjuk dekat awak. T besar, kacut dengan T besar. Kacut dengan T kecil. Settle. T besar, T kecil, kacut dengan T kecil. T besar, T kecil. Yang ni pun dah ada contoh. Okey, katakanlah kacukan tu antara T besar. Okay. Dia sama je. Yang boleh jadi lagi T besar, T kecil. Ingat weh. T besar, T kecil. Yang ini. Yang ini pun sama je lah konsep dia. T besar, T kecil. Kacut dengan T kecil. So, dapat T besar, T kecil. Jadi kita kacutkan je ni. T besar, T kecil. T besar, T kecil. T kecil. Awak nampak ke tak? Ya Allah, hitam ke? Itulah cikgu. La ilaha illallah. Semua syok sendiri ngajar. Awak pun tak bagi tahu lah. Kena buat balik lah saya. Nyak je. Okay, ni. Nak kacut ni. T besar, T kecil. Kacut dengan T kecil. Okay, jadi awak buat T besar, T kecil. Kacut, T kecil nah. So, dia buat proses apa? Meiosis. T besar, ni dapat T kecil, yang ni dapat T kecil, yang ni dapat T kecil. Boleh? Lepas tu dia buat proses persenyawaan. Yang ini dengan yang ini. T besar, T kecil. Yang ini dengan yang ini. T besar, T kecil. Yang ini dengan yang ini. T kecil. Yang ini dengan yang ini. T kecil. So, nampak? Dua ni, F generasi dia lah. Ataupun anak lah senang. Anak ataupun F1 lah. Okay, ini akan jadi katalah tinggi. Ini akan jadi kerdil. So, sini kalau kita tanya berapa kebarangkalian tinggi, mesti part kat bawah ada 2 tinggi. So, 1/2 kebarangkalian dia. Berapa peratus tinggi? 1/2 kali dengan 100% dapat 50%. Okay, memang samalah. Kerdil pun sama. Kalau nisbah tinggi kepada kerdil, kita akan dapat 1 tinggi, 1 kerdil. Kita kecilkan. 2 kan? Lepas tu kecilkan. Nampak tak? Faham tak? So, senang je. Awak tahu dia kena, dia kena buat gitu je lah. Sebenar-benarnya. Marilah soalan macam mana pun, kalau awak mahir benda ni, awak akan boleh buat. Dan huruf ni hanya wakilan dia saja. Kita kena mahir buat benda ni. Gambar rajah ni. Ni kita panggil gambar rajah pokok. So, datanglah soalan macam mana pun, insyaAllah boleh buat. Kalau homozygot, kacut dengan homozygot. Macam ni jadi je. Heterozygot, kacut dengan heterozygot. Ni jadi je. Ni, ikut dia. Kalau T kecil, kacut dengan T kecil, takkanlah nak buat juga kan. T kecil, kacut T kecil. Confirm dah semuanya anak dia kerdil. Ataupun T besar, kacut T besar. Confirm lah semua anak dia besar. Tinggi. Inilah
kemungkinan. So macam itulah. Macam kita nak buat apa, gapa-gapa tengok soalan. Soalan tu cari info dia bagi tahu apa. Boleh ke? 5A, faham ke? Boleh? Kena laju. Faham. Faham ke? Tak apa sebenarnya Faham. kalau awak tak berapa nak faham. Lepas ni, dia tinggal berapa bab je lagi ni. Ni 1 bab, 2 bab. 2 bab ni, habis 2 bab ni, kita pulun dengan kertas soalan. Awak akan mahir buat benda ni. Sebenar-benarnya. Lepas ni, dan awak akan kata, awak tengok soalan pun. Kalau betul banyaklah latihan yang awak buat macam yang saya minta, awak tengok soalan, awak tahu dah berapa kebarangkalian dia, berapa jadi, apa jadi. Sangat. Yang ni akan jadi sangat menarik bagi awak lah. Benda ni, awak nampak macam, susah kan? Tak sebenarnya. Bila dah banyak buat latihan, benda ni akan jadi mudah. Nampak soalan pun, tahu dah. Berapa kebarangkalian dia, berapa peratus yang akan dapat. Tak payah buat pun lagi gambar darjah pokok. Tapi kalau, jangan cuai lah. Sebab tu kena buat juga gambar darjah pokok tu. Sebab kita kadang-kadang, overconfident ni bahaya. Tu je lah. Boleh? Faham So nak habiskan kita punya slide hari ni dengan yang saya ada baca tadilah. Mungkin awak tak perasan, saya baca daripada buku teks je tadi kan. Ini kalau HF ni lah. Okey, yang ini pun boleh baca lah tip memori ni kan. Kedua-dua alin adalah dominan B besar ni homozygote dominan. B kecil homozygote resesif. Yang ini anak generasi filal pertama dia panggil. Kalau F2 generasi filal kedua. Ini F1. Ni F1. Filal pertama. Bila dikacuk sesama sendiri dah dapat F kedua, F filal 2. Genotip F2. Genotip F2. Filal kedua tu, filal tu generasi. Anak yang kedua lah, generasi kedua kan. Ni sebab F2, F1 ni. Sama je lah ni. Ni cuma diwakilkan dengan dia kacuk warna bunga pula. Tadi Mendel kacuk ketinggian. Yang ni Mendel kacuk warna bunga, ciri warna bunga. Okay, sepatutnya eksperimen ni kita buat juga. Tapi tak buat lah. Sebab dekat rumah kan. Boleh je kalau awak nak buat, awak buat macam ni kan. Sediakan 100 biji manik merah, 100 biji manik putih. Ambil butang kat rumah. Tak ada masalah. Ataupun awak gumpal-gumpal kertas warna merah 100 biji. Kertas warna putih 100 biji. Settle, buatlah. Senang je dia cabut untuk dapatkan kacukan ni. Memang kita mana boleh buat dekat manusia. Kita wakilkan dengan butang ke, manik ke, kertas tu potong kecil-kecil, bulat-bulat, gumpal-gumpal lah. Nanti boleh buatlah eksperimen tu. Okey, ni hukum Mendel 1 dah. Mendel 1, Mendel mengemukakan hukum Mendel 1 dia sebagai hukum segregasi yang menyatakan bahawa ciri sesuatu organisma dikawal oleh sepasang alel, hanya satu daripada pasangan alel ini akan diwariskan ke dalam gamet. Satu ciri diturunkan daripada induk kepada satu generasi yang lain ditentukan oleh satu gen yang kita panggil sebagai, satu faktor yang kita panggil sebagai gen lah. So, suatu trait dikawal oleh sepasang faktor yang kita panggil sebagai alel. Ingat balik, ada huruf besar, ada huruf kecil. Gen kan? Gen ada huruf besar, ada huruf kecil. Okey, sepasang alel ini akan berpisah. Segregasi tu maksudnya berpisah secara rawak semasa pembentukan gamet. Ikut dia nak pergi kiri ke dia nak pergi kanan. Ingat balik waktu kita buat meiosis pada peringkat anafasa. Anafasa 1. Dia nak pergi kiri ke dia nak pergi kiri kanan. Awak tengok balik lah, saya pun ada upload dah video pasal meiosis saya tu kan. So tengok balik kat situ. Kalau dia pergi kiri yang huruf besar, dia pergi kanan yang huruf kecil, ikut suka dia. Kalau dia nak pergi ke kiri yang huruf kecil, ke kanan yang huruf besar pun tak apa. Sebab bebas. Itu berpisah secara rawak, ikutlah suka dia kan. So hanya satu saja alel daripada pasangan ini akan berada dalam gamet. Sebab nanti dah sekali, semuanya akan jadi gamet. 4 gamet kan yang dihasilkan setiap kali proses meiosis berlaku. Okey, lepas tu semasa persenyawaan zygote yang terhasil akan mengandungi 2 alel. Semasa persenyawaan zygote tu digabung balik. Alel yang duduk dekat dalam gamet tadi satu, alel yang duduk dekat dalam gamet tadi lain satu. So satu tu kalau daripada yang jantan akan bergabung gamet daripada yang betina. Kalau manusia yang duduk dalam sperma, satu akan bergabung dengan yang duduk dekat dalam ovum satu. So dia akan, penggabungan itu akan menggabungkan kembali 2 alel yang terpisah tadi. So dia jadi satu organisma baru. Persenyawaan berlaku secara rawak. Macam saya cakap tadi lah,
kita balik sebarang kalian itu semua dah akan dapat. Sebab tu kita buat adil dan saksama. Nah ini baru hukum mandor 1. Bila hukum mandor 2 kita kacuk, kita nak kaji lebih daripada satu ciri. Lagi banyak kebarangkalian yang akan jumpa. Sebab tu bukan cakap anak 4 orang, tidak. Itu adalah kebarangkalian yang muncul apabila kita menggunakan hukum mandor 1. Kacukan monohybrid sahaja. Satu jenis je kita kaji. Bila kita kaji banyak ciri, maka banyaklah kebarangkalian yang akan berlaku. Sebab itulah last sekali sebab tu manusia ni kalau dia bukan kembar seiras macam Farid kan, susah nak jumpa orang yang sama. Tak mungkin. Nak jumpa 7 orang yang sama tu susah. Dia kata sebab tu sampai waktu kata kalau nak jumpa 7 orang yang sama muka, yang tak ada kaitan dengan kita, yang tak ada hubungan langsung, sangat-sangat susah. Sebab satu manusia tu ada 46 kromosom. 23 pasang kromosom. Dalam satu kromosom tu berapa gen kita tak tahu. Kita tak nampak sebab dia sangat kecil. So persenyawaan tu berlaku secara rawak menghasilkan pelbagai kombinasi genotik. Yang homozygote dominan, kalau jadi homozygote dominan jadi mana? Kalau homozygote resesif, resesif lah macam saya dah cakap tadi. So genetik heterozygote pula ada satu alel dominan campur satu alel resesif. So kebarangkalian dia sangat banyak. Jadi tak mungkin kita akan jumpa senang-senang orang yang sama sebiji muka. Sebab tu yang kes kan gaya-gaya itu kan, kes kembar seiras yang terpisah tu, kembar tu dia sangat-sangat sama. Jadi tak logik lah. Sangat-sangat sama, duduk dekat Kelantan, lahir hari yang sama. Yang tu yang jadi muskil. Sebab tu yang dia boleh cari rupanya kembar seiras. Yang salah lah, tersilap kan, kecuaian. Nak buat macam mana kan? Nasib dia begitu. Kita pun doa yang terbaik je lah untuk apa saja yang kita akan hadapi kemudian hari. Okay. So, sampai situ saja. Nanti hukum mandor 2 lagi banyak. So hari ni saya tak sempat nak tunjuk nak tengok awak punya lukisan. Tapi saya nak awak hantar dekat saya. Boleh ke tak? Boleh ke tidak ke? Memang kena hantar. Hukum mandor 1. Dia punya gambar rajah pokok. Tolong hantar. Tapi saya tak nak. Awak boleh wakilkan dengan apa saja. Nak buat roti macam ni pun boleh. Ni kan? So saya buat tea. Tak apa, T besar, kacuk dengan ni. Ni straight ni kena ada. Yang ni satu. Kena ada. Dalam satu kertas. Atas kacukan pertama, bawah kacukan kedua. Kalau kertas A4 tu, atas kacukan pertama, bawah kacukan kedua. Faham ke? Kalau awak tak nak buat T, awak nak buat huruf macam bunga ni, B. Sama juga, saya nak atas kacukan pertama, generasi pertama terasi, lepas tu kacukkan sekali lagi sesama sendiri tu dapat generasi yang kedua. Dia mesti, memang hukum mandor dia macam tu. Sebab daripada semuanya 100% 100% dominan, dia last sekali dia mesti jadi 3 nisbah 1. Memang hukum mandor mesti jadi 3 nisbah 1, kacukan monohybrid. Faham ke apa yang saya nak? Amani, Faris, Ras, Elinda, Nabila. Apa lagi ada ni? Ifni, Natasha, Amani, Alisha. Senyap. Awak dengar ke tak? Faham. Faham ke tak saya nak apa ni? Faham. Jadi hari ni tolong hantar apa? Saya nak gambar rajah pokok dalam satu kertas A4 ke, kertas kajang ke. Atas dia ada 2 kali kacukan. Kacukan pertama kali, lepas tu kacukan sesama sendiri yang kedua. Atas dia tajuk dia kacukan monohybrid. Hukum Mendel 1. Faham ke? Hantar 5A. Cikgu. Hantar tu. Okey. So kalau tak ada apa-apa, kita habiskan kelas kita ni. Kita tutup kelas kita ni dengan surah Wal-As dan kelas kita. Jadi kelas kita boleh live lah. Bagi baca doa. Assalamualaikum. Terima kasih sebab join kita.
Terima kasih, Cikgu. Sama. Cikgu. Ya. Nak tengok slide tadi ni, yang mana yang kena lukis tu? Kena lukis. Saya nak screenshot. Yang ini. Oh. Yang ni. Duduk dalam kertas yang sama tau. Di satu. Dia mesti straight. Dalam satu kertas yang Okay. dia macam ni lah sebenarnya. Ni. Ni kena ada ni. Lepas tu semua tepi ni kena ada. Ni dia tak lengkap ni. Saya nak dia ni dibesar satu, dia kecil satu. Dia ada dua dekat sini. Sini kena ada dua. Lepas tu kacuk tadi macam yang saya buat. Macam ni. Ni. Dia kena ada. Sebenarnya saya nak macam ni lah dalam satu kertas A4. Okay. Boleh? Aku di sebelah semua ada. Rasa sekitar kalian tu saya nak semua ada. Okay. Faham kan? Faham kau. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.